Okey, baiklah murid-murid. Kita pun dah nak habis dah kelas kita untuk sesi kali ini. Jadi sebelum kita menghabiskan kelas, cikgu ada kuis untuk anda semua. Siapa yang nak jawab kuis? Saya cikgu. Bagus. Itulah semangat yang cikgu nak. Betul. Okey. Sebelum kita pergi kepada kuis, cikgu akan terangkan cara permainannya ya. Okey cikgu. Boleh, cikgu. Di hadapan kamu nampak ada kotak biru-biru, ada 12 kotak tu kan? Nampak cikgu. Kan ada nombor dekat atas dia tu. Ya. Jadi Ya, betul. kamu bila cikgu panggil nama kamu kena pilih sama ada nombor 1, 2, 3 sampai 12 antara nombor tu lah. Jadi berdasarkan nombor tersebut, ada soalan berkaitan dengan tajuk kita hari ini iaitu kerjasama dalam keluarga. Jadi berdasarkan soalan tersebut, berdasarkan nombor tu ada soalan, kamu kena jawab perbuatan yang melibatkan kerjasama dalam keluarga. Faham? Faham cikgu. Okey, sebelum kita pergi kepada kuis kita yang terakhir ni, cikgu nak kita tarik nafas dulu. Lepas. Tarik nafas dulu. Lepas. Okey, semua dah bersedia? Dah cikgu. Bagus. Siapa nak jawab dulu ni? Adli. Saya cikgu. Adli. Okey, Ya. Adli. Pilih nombor 1 sampai 12. Mana yang awak nak? Saya pilih nombor 4 cikgu. Nombor 4 Okey, nombor 4 sila pilih mana-mana kotak dan nyatakan perbuatan tersebut adalah betul ataupun salah. Mana satu nak? Saya pilih warna kelabu cikgu. Kelabu. Okey. Baca. Adli tidak peduli apa yang disuruh oleh ibunya. Saya Jadi rasa perbuatan tersebut betul ataupun salah? ini ada perbuatan yang salah cikgu. Kenapa salah? Sepatutnya dia kena buat apa yang ibu dia suruh cikgu. Betul, kerana apa yang disuruh oleh ibu itu melambangkan kerjasama dalam Keluarga cikgu. keluarga. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan. Betul tak? Oleh anak, seorang anak. Betul. Bagus. Bagus Adli. Tepukan untuk Adli. Okey, seterusnya Fikri. Saya Pilih nak satu nombor. nombor 11 cikgu. 11. Okey. Ya. Nyatakan satu contoh kerjasama dalam keluarga. Berdasarkan ni, awak nak pilih yang mana? Yang pertama cikgu, Ali mengajar adiknya membuat latihan matematik. Betul. Adakah perbuatan ini betul? Betul Kerjasama cikgu. dalam Sebabnya dia tolong adik dia buat latihan tu cikgu. Betul. Kita akan tengok jawapannya betul ataupun salah. Betul. Tepuk tangan. Mantap Fikri. Tanya. Bagus. Mantap. Bagus. Pandai anak-anak cikgu. Okey, seterusnya Adli. Satu soalan lagi. Saya memilih nombor 9 cikgu. Nombor 9. Okey, pilih contoh perbuatan kerjasama dalam keluarga. A. Menolong ayah mengecat rumah. B. Rizal membiarkan adiknya seorang diri membersihkan ruang tamu. Mana satu yang betul? Saya rasa B cikgu. B. Ha, Kenapa awak rasa B betul? Salah tu Ali. ya ke? Salah Ya ke? tu. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, mari kita tengok jawapan ni betul ataupun salah. Alah. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah Fikri? Sebabnya abang dia biar je adik dia cuci rumah seorang-seorang. Tak tolong pun. Sepatutnya dia kena Tolong. tolong sebagai adik-beradik ataupun keluarga. Betul. Okey, jadi Fikri, yang terakhir, awak nak nombor berapa? Saya nombor 1 cikgu. Nombor 1. 1. Okey, Abang Ahmad sedang mengangkat barang yang berat di halaman rumah. Anda sebagai Ahmad, apakah yang perlu anda lakukan? Awak pilih mana? Saya pilih A cikgu. Menolong abangnya mengangkat barang tersebut. Okey, awak rasa betul ke salah perbuatan tersebut? Saya yakin betul cikgu. Betul Ya. Mari kita tengok. Betul, tepuk tangan. Tahniah Fikri. Bagus. Okey, jadi itu saja untuk kuis kita pada hari ini. Jadi secara kesimpulannya, kerjasama dalam keluarga ni penting kerana melalui kerjasama tersebut, semua benda yang kita buat dalam rumah dapat diringankan. Betul. Betul cikgu. Cuba cikgu bagi contoh satu. Contoh kita ayah sedang mengangkat barang yang berat. Ya. Betul. Kalau ayah mengangkat barang yang berat seorang, senang tak ayah nak angkat? Susah. Susah cikgu. Ya. Jadi dengan adanya kerjasama, dengan adanya contoh, Fikri menolong ayahnya mengangkat kotak yang berat. Jadi perbuatan tersebut akan menjadi
Mudah, ringan. Mudah. Jadi kotak tu pun akan jadi ringan. Betul. Betul tak? Betul Betul. cikgu. Betul. Bagus. Okey, cikgu nak sebelum kita habis, cikgu nak Adli bagi satu contoh kerjasama dalam keluarga selain apa yang kita dah ceritakan tadi. Saya rasa satu contoh dia adalah saya menolong ayah saya cuci kereta cikgu. Betul. Kalau ayah awak cuci kereta sorang-sorang, mesti penat kan? Betul cikgu. Jadi kalau awak tolong, jadi perkara tersebut dapat diringankan. Bagus. Satu contoh yang baik. Seterusnya Fikri. Uh, Fatimah menolong ibunya menjemur pakaian pada siang hari tadi. Ada jari tadi. Bagus. Kenapa? Kenapa Fatimah menolong ibunya menjemur kain? Sebab dia nak ringankan kerja tu cikgu. Betul. Mestilah ibu kita penat kan buat kerja Betul. seharian, mengemas tu, mengemas ni. Jadi kita sebagai anak kenalah tolong sebagai tanda kerjasama dalam keluarga. Betul. Betul cikgu. Okey, jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu nak kamu amalkan kerjasama ni dalam keluarga supaya perkara yang susah dapat diringankan. Itu Baik saja. cikgu. Sekian, terima Baik, kasih. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Ditayangkan sebentar tadi, terdapat beberapa kelemahan dan beberapa kekuatan yang kami kesanlah berdasarkan video tersebut. Jadi yang pertama adalah penggunaan bahan batu mengajar yang menarik. Seperti di dalam video tersebut, apa yang kita dapati bahawa guru menggunakan PowerPoint sebagai bahan batu mengajar untuk menarik minat murid agar terus mengikuti isi pengajaran dan pembelajaran yang dibawa oleh guru tersebut. Hal ini demikian kerana menurut Muhammad Anas 2013, beliau menyatakan bahawa penggunaan media pengajaran berasaskan multimedia bukan sahaja akan menjadikan PDP lebih menarik dan berkesan, malahan sesi pengajaran juga akan menjadi lebih jelas dan mudah difahami. Berdasarkan PowerPoint yang media pengajaran yang ditunjukkan oleh guru tersebut, kita dapati bahawa murid lebih memahami contoh-contoh kerjasama dalam keluarga dengan lebih jelas kerana kuis tersebut memberikan contoh-contoh yang baik dan contoh-contoh yang tidak baik. Jadi secara tidak langsung mereka dapat mengetahui dengan lebih jelas, dengan lebih mudah berkaitan dengan bekerjasama dalam keluarga berdasarkan tajuk yang hendak diajar oleh guru tersebut. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Fikri. Okey, seterusnya pada pendapat saya pula, kelebihan yang didapati daripada video tersebut ialah di mana guru itu berpusatkan murid, melibatkan murid itu secara aktif dalam PDP tersebut. Maksudnya kat sini kita dapat lihat daripada video tu guru tu melibatkan murid-murid secara aktif dalam semasa aktiviti PDP itu, di mana guru tu selalu bertanyakan kepada murid, selalu memberi peluang kepada murid untuk mengemukakan pendapat mereka. Jadi secara langsungnya cikgu tu dapat menilai murid tu sama ada mereka faham atau tidak daripada jawapan yang mereka berikan tu. Jadi itu merupakan satu kelebihan lah, di mana terlebih lagi sekarang ni seperti yang kita tahu zaman COVID kan, diadakan serentak talian. Jadi kalau guru tu tidak melibatkan murid, tentu murid akan bosan dan mungkin mereka tidak akan mereka lebih bosan lah dengan sekiranya mereka hanya dengar cikgu tu bercakap kosong dekat semasa kelas tu. Jadi dengan cara melibatkan murid ni, cikgu dapat mengekalkan minat mereka dan dapat menarik minat mereka untuk terus terus menyertai aktiviti yang dijalankan semasa aktiviti PDP. Jadi itu saja. Saya serahkan pula kepada Muhammad Ali. Okey, berdasarkan video tersebut, terdapat satu kelemahan yang ada dan yang perlu kita tambah baik antara kelemahannya adalah nama murid mendahului soalan yang hendak diberi oleh guru. Di mana sebagai contoh tadi nama Adli disebut dan perlu memilih nombor manakah yang dia nak dan dia perlu menjawab soalan. Hal ini akan menyebabkan murid-murid lain akan berasa lega kerana nama mereka tidak disebut dan mereka semua tidak perlu menjawab soalan tersebut lah.
dan ini juga akan menyebabkan yang hanya seorang murid saja yang perlu berfikir semasa mereka hendak menjawab soalan tersebut. Bukannya satu kelas itu perlu berfikir yang manakah jawapan yang betul. Dan ini juga akan menyebabkan murid-murid yang tidak menjawab soalan tu akan berasa lega dan dia macam menghiraukan sahaja soalan tersebut kerana nama mereka tidak dipilih dan mereka tidak perlu menjawab soalan yang atau kuis itu. So, sebaiknya kita perlu memberi soalan kepada murid-murid dahulu dan kita barulah memanggil nama salah seorang murid kerana ia akan menyebabkan semua murid itu berfikir untuk menjawab soalan dan ini juga akan lebih kira macam mereka semua akan menggunakan konektif mereka lah kerana mereka perlu berfikir. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.